Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita bincangkan pula mengenai masih dalam derivative, tetapi kita bincang fokus sedikit mengenai the derivative as a rate of change. So kita nak melihat beberapa contoh yang melibatkan real life situation. Right? So sebelum itu, kita dekat topik ini kita akan membincangkan mengenai sedikit hubungan di antara apa yang dinamakan jarak ataupun sesaran ataupun kita sebut apa displacement yang itu lepas tu hubungannya dengan velocity dan hubungannya dengan acceleration, hal laju dan juga pecutan. Jadi kalau secara ringkas dia, saya nak tunjukkan kita ada tiga benda ni secara umum So kita ada jarak ataupun sesaran ataupun dalam bahasa Inggerisnya displacement. Satu, lepas tu kita ada hal laju ataupun velocity, kita ada pecutan dan juga acceleration. Jadi if you are given jarak ataupun sesaran, kalau kita nak dapatkan hal laju, kita akan differentiatekan. So kita kena buat dy dx lah, f prime lah. So dari hal laju, kalau kita nak dapatkan pecutan, hasil daripada hal laju ni kita akan differentiate sekali lagi dan kita dapat pecutan. So macam ni. Okey, ini adalah hubungan dia. So differentiate. So maksudnya kalau kita mengambil kira jarak ini, contoh jarak ini, katakan kalau kita diberi satu persamaan, satu equation yang tentang jarak dan tiba-tiba kita diminta mencari pecutan. So maksudnya kita tahu kita akan differentiate dua kali. So differentiate sekali dan buat sekali lagi dan baru kita dapat pecutan. Contohnya macam tu Alright, kita lihat satu contoh kat sini, see what happen. Kita akan analyse satu persatu bahagian tersebut. So jadi dekat sini kita lihat an object move along the x-axis, its position at each time t is given by the function ini. So dibagi t cube tolak 12t squared plus 36t minus 27. Now let us study the motion of the object from 0 to 9. So maksud dia from 0 kita akan melihat when t equal to 0, kita akan cuba substitutekan ke dalam sini. Lepas tu when t equal to 9, kita akan substitutekan ke dalam sini. Okay, so dekat sini apabila kita cuba substitutekan nilai-nilai tersebut, contohnya macam ini kita akan mula-mula kita akan substitutekan t kosong kat sini. T kosong kita akan dapat jawapan negatif 27. Apa ini? Kan? Apa maksud dia? So maksud dia, the negative 27 means the object start out 27 unit to the left of the origin. Alright? So ini kalau kita substitute t kosong ke dalam persamaan yang atas tu. So dan apabila kita cuba substitute nilai t9 pula, ini pula kita akan dapat nilai dia adalah 54. Maksud dia apa? Maksud dia adalah means that the object ends up 54 unit to the right of the origin. Simple kan? So yang itu senang, dia hanya play around dengan ke kanan ataupun ke kiri accordingly pada tandaan sign positif ataupun negatif tadi tu. Right? So itu adalah yang pertama. Now kita cuba analysekan pula apabila kita nak mendapatkan velocity, iaitu hal laju. So tadi saya dah bagi tahu kalau kita nak dapatkan hal laju, from this we are going to differentiate once, sekali sahaja. So jadi kita akan differentiatekan dia, jadi kita akan dapat yang ini. Okey, kita akan dapat x prime t. X prime t tu adalah v lah. Yang x tadi tu adalah position kan, jarak dia dan sebagainya kan, kedudukan. Okey, the best word is kedudukan. Right? So vt sama dengan 3t kuasa 2
tolak 24T tambah 36. Mana kita dapat ni? Kita akan differentiatekan yang ini. Semua-semua ni kita akan differentiatekan, kita akan dapat velocity. Alright, kita dapat ini. Jadi once kita dah dapat ini, cuba kita analysekan dia. Kita cuba nak investigate what is actually happen pada satu-satu ketika itu. Okey, ini kita dah dapat tadi, betul? Yang ini kan VT kita dah dapat. Okey, kita factorizekan dia supaya kita senang nak melihat nilai-nilai itu bergerak macam mana sebenarnya. Alright. So jadi kita perhatikan, kalau kita analysekan betul-betul, cuba tengok ni, ada beberapa bahagian yang kita pertimbangkan dekat sini. So mula-mula kita akan pertimbangkan apabila T tu memang kita diberi T tu in between 0 hingga 9. Ini betul. Tapi by looking at this factorize yang ni, kita boleh perkemaskan pengiraan kita by looking at certain portion of the T value. So jadi kalau kita perhatikan dekat sini kan, ini kan T tolak 2 kan. So jadi kita perhatikan, kalaulah nilai T tu lebih besar dan sama dengan 0 dan lebih kecil dari 2, tak termasuk 2 so nilai velocity tu adalah positif. Alright. So itu kalau dalam portion ni lah. So kalau T itu sama dengan 2, nilai dia adalah 0. Ini untuk bahagian yang mula-mula ni. Pada yang faktor yang kedua ni, T tolak 6 ni, so apabila T itu duduknya di antara 2 dengan 6, kita akan mendapat nilai velocity itu negatif. Tetapi apabila T sama dengan 6, nilai dia 0. Dan seterusnya, apabila nilai T tersebut lies between 6 and 9, including 9, dia bernilai positif. Nampak So, hati-hati dekat sini bila kita nak perkemaskan pengiraan kita, sebaiknya cuba factorizekan supaya kita nampak bahagian-bahagian tertentu yang kita perlu pertimbangkan. Jadi, bila kita dapat semua ini, cuba kita lakukan satu graf. Kita buat satu graf macam ni. Then we will know something. Nampak kan? So jadi kita akan dapat, ini kan kita dapat tadi kan, positif, dapat 0, dapat negatif, dapat 0, dapat positif balik kan. So apa maksud dia? So jadi dekat sini yang bahagian positif ini, objek tu moving to the right, right? Yang negatif ni, objek tu moving to the left. Ini objek tu moving to the right again, pasal positif. Jadi kalau kita baca kat sini kan, the object begins by moving to the right, it comes to a stop at t equal to 2, clear kan? Ni 2. It then move to the left, it stop at t equal to 6. It then move right and keep going right. Nampak tak? Ini statement ini. Ni ini cara kita analysekan beberapa situasi jika kita diberi satu-satu persamaan dan kita bincangkan mengenai position dan juga velocity. Okey, so kita dah bincang pasal dua benda dah. Bincang pasal position dan velocity. Now kita bincang pula pasal acceleration. Acceleration, pecutan So jadi bila nak dapatkan pecutan, So bila kita nak dapatkan pecutan, ini pecutan acceleration pecutan, kita akan differentiatekan V. Ini. Ini V Ini adalah V. Ini adalah VT velocity. Now kita akan differentiatekan V ini, maka kita akan dapat ini. Ini adalah acceleration. Right? So kita dapat as simple as 60 minus 24. Mana kita dapat ini? Kita dapat ini daripada yang atas ni. Okay. Now we go to its detail. So jadi kita akan lihat yang ini pula.
So bila kita nak melihat macam biasa, yang mana boleh kita faktorkan. So dari sini kita akan notice something sekarang ni. Kita nak melihat, tetap kita nak melihat situasi yang ini, iaitu when the point from 0 to 9 sama juga. So kita nak lihat situasi inilah ya. Yang ni nak lihat situasi berikut. Yang ini. So jadi kita akan start dengan, lihat kat sini kita ada t tolak 4, betul? So maknanya portion kita yang pertama adalah kita kena pertimbangkan when t lies between 0 including 0 dengan 4, dan t sama dengan 4 dan t besar dari 4 and less than and equal to 9. So 3 keadaan ini. Jadi apabila kita mempertimbangkan 3 keadaan ini, kita akan dapati yang mula-mula ni adalah bernilai positif. Yang kedua ni kita dapat kosong. Yang ketiga ni kita dapat yang mula ni kita dapat negatif, lepas tu kosong, dan ini adalah positif. Apa maksud dia? So jadi daripada sini kalau kita buat satu garis nombor macam ni, ini untuk pecutan ya. Untuk pecutan, kita katakan ini untuk ini saya nak ingatkan balik, ini adalah untuk acceleration ya. Ini adalah untuk acceleration ya. So, kita katakan kan kita ada tandaan sign of AT kan ini bahagian ini adalah negatif. Lepas tu pada 4 dia kosong. Lepas tu antara 0 9 dia positif, betul? So, kita katakan pada bahagian negatif ini kita katakan velocity dia decrease, right? Velocity dia adalah decrease, dan pada kosong ini velocity dia constant, dan pada bahagian positif velocity dia increase. Jadi ayat yang boleh kita tulis adalah at the beginning the velocity decrease reaching a minimum at t equal to 4. Then the velocity start to increase and continues to increase. So ini how we interpret acceleration in terms of velocity. Dia increase ataupun decrease ataupun constant. Okay guys, so inilah contoh pertama macam mana kita nak analysekan satu persatu. So we go to our second example. Kita sebut free fall. Free fall. So jadi kita considerkan this situation. Kita ada apa kat sini? Katakan a stone is dropped from a height of 98 meters. The height is given by ini. Alright. Where S is in meters and T in second. Now, ada 3 soalan kat sini. Yang first sekali adalah find its velocity as a function of T. Okay, yang ni mudah. Sebab kita diberi position tu tak? Kita diberi jarak kat sini kan? We are given ST. Dekat sini kalau nak dapatkan velocity, kita hanya perlu differentiatekan dia sahaja, then job done. Itu sahaja. Yang nombor 2 ni, in how many second, maknanya in how many second tu kita nak dapatkan T. Does it hit the ground? Does it hit the ground? Okay, ada keyword kat sini. Okay, ini kan in how many second ini sebenarnya kita nak dapatkan T. So bila kita kata it hit the ground, ada satu benda information yang kita perlu tahu. When it hit the ground, dia punya position iaitu ST dia dah kosong. Dah jadi kosong lah. Dia tak ada position dah kan bila it hit the ground. Sebaik dia menyentuh tanah, ground, so jarak dia dah tak ada. Asalnya jarak dia kan 98 meter, betul tak? Ini asal dia kan. So when it hit the ground, dia punya ST tu is equal to 0. So from here kita selesaikan, kita akan dapat nilai T dengan satu nilai. So macam tu lah. Okay, jadi yang nombor 3 ni pula dia tanya what is the speed. Okay, what is the speed? Speed ni dia akan melibatkan velocity. Okay, what is the speed
at the instant of impact. So, right, what is the speed at the instant of the impact? Jadi bila kita nak menjawab soalan ini, sebenarnya kita memerlukan nilai t ni. Kita perlukan, we need the t value. We need the t value. So the t value basically comes from here. Okay, so maknanya soalan nombor 2 ni somehow dia akan membantu soalan nombor 3 dari iaitu dia memerlukan nilai t daripada nombor 2 ni. So nilai t ni akan masuk membantu soalan nombor 3 ni. Ini secara overall lah ya. So kita hanya cakap-cakap saja macam mana nak selesaikan benda-benda yang macam ni. Alright. So jadi from here kita lihat ini adalah jawapan dia. So ini adalah st, is the given function tu, given equation tu kita dah diberi sebagai ini. Lepas tu kalau kita nak dapatkan velocity, kita perlu buat apa? We need to, ini kita perlu differentiatekan dia. Differentiatekan sekali, then kita akan dapat Vt. So here we go. Kita dapat Vt tu sebagai yang ini, negative 9.8 t. Right, itu adalah nombor 1. Nombor 2, kalau kita perhatikan seperti mana yang saya sebut tadi tu, nombor 2 tu st is equal to 0 when it hit the ground. Jadi kita akan gunakan yang ini untuk dapatkan nilai t tersebut. Alright, so jadi kita akan gunakan st ni, st equal to 0, nampak? Macam ni kan. So kita akan solve the problem. Lepas tu kita akan dapat dua nilai t kat sini sebenarnya. Kita dapat dua nilai t, iaitu t sama dengan plus minus set 20, betul tak? Tapi kita akan hanya mempertimbangkan t yang positif lah, sebab masa mana dia bernilai negatif. So kita akan abaikan yang tandaan negatif ini. So set 20 basically samalah dengan 2 set ni samalah dengan 2 set 5 ni, sama je. Jadi kita pun dah dapat nilai t. So soalan yang seterusnya C tu, apabila nak cari speed, kita akan menggunakan ini akan menggunakan ini. So ini daripada velocity tadi tu kan. So jadi kita boleh menggunakan dengan menggunakan nilai t yang baru kita dapat tadi tu. Dia tu. So kita masukkan. Maka kita akan mendapat nilai berikut. Ni nilai halaju dia. So jadi ini baru halaju ya. Ini baru halaju. So memang kita dapat halaju tu negatif 43.83. Tetapi takrifan bagi speed, jangan lupa speed ini takrifan dia adalah modulus bagi halaju. So, right? Ini adalah takrifan bagi speed. Speed adalah modulus bagi halaju. Right? So okay guys, so saya rasa sampai sini dulu untuk teaching video kali ini. So hope you enjoy the video. See you in the next video.